Alright, so okay, anda semua dah ni kan, dah buat step 1, betul? Anda dah buat step 1, dah buka account. Kak Ruby, suara saya okey? Rancak ah? Okay. Alright. Alright. sebab saya tak dengar suara saya. Saya dengar suara orang je. Okay, alright. Oh, yeah. Okay. Okay, alright. So, first of all, besok Selasa adalah hari kita untuk ajak prospek kita datang menghadirkan diri untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang projek Mustang. Projek Mustang. Okay. So, itu adalah program yang dipanggil EBOP. Okay, program tu dia panggil EBOP. Apa maksud EBOP? Dia macam business preview lah. Jadi dekat program ni lebih kurang dalam 1 jam setengah, okay, kita akan ada Datuk Seri Mahdi hadir, Datuk Mahathir juga hadir. Okay. Dan juga speaker saya, Datuk Hariswa, kami akan bercakap tentang projek Mustang dan juga kita akan bercakap tentang marketing plan. Alright, so hopefully prospek anda bila datang tu dia akan faham lah dia akan faham apa berkenaan dengan projek Mustang ni. Okay. Nombor 2, apabila dia dah datang EBOP, okay, insya-Allah malam tu juga kita akan tolong anda buat closing. Malam tu prospek-prospek anda dia dah dengar. So mungkin dan kita akan bantu anda untuk buat closing. Jadi kerja anda buat apa? Kerja anda bawa orang datang EBOP saja. Dan bila dah closing dia akan buka account. Macam yang anda buka tadi tu lah. 300 ataupun 3,600. Dan anda pun boleh dapat commission. Lepas tu kalau dia masuk besok, dia tak faham juga lagi. Dia nakkan lagi penjelasan yang lebih jelas. So dia boleh datang ke kita punya onboarding hari Jumaat. Onboarding ni hari apa? Hari Jumaat. Yes, hari Jumaat. Onboarding hari Jumaat. Alright, so siapa-siapa yang nak bercakap, digalakkan bercakap. Tapi make sure lepas bercakap, mutekan balik. Okay, tapi Kak Ruby tak apa. Kak Ruby teruskan bercakap. Kak Ruby jadi telinga dan mata saya hari ni. Okay. Okay, jadi bila dah buat onboarding, dia akan datang onboarding. Okay, onboarding ni apa dia? Onboarding ni adalah satu sesi di mana soal jawab. Dia orang tanya, kita jawab. Dia lebih santai, dia lebih detail. Dia nak tanya apa saja pun kita akan jawab. Macam EBOP tu tak sempat sebab kita time kita very constrained. Tapi kalau onboarding hari Jumaat tu, prospek anda boleh tanya apa saja, kita akan tolong jawab. Dia tak clear tentang projek ke, tentang commission ke apa benda ke. So dekat onboarding itulah yang kita akan bantu anda untuk terangkan pada dia dan untuk buat closing juga. Majority orang yang datang onboarding ni semua closing lah, insyaAllah. Sebab apa? Dia datang first time. So kalau dia datang kali kedua tu maknanya memang dia berminat lah. Cuma mungkin dia nakkan lebih penjelasan tentang projek Mustang. Okay. Dan seterusnya bila dia dah join, dia dah bayar 300. Okey, jadi maknanya bila dia kena buat pembayaran tu, dia kena buat pembayaran sebelum onboarding atau selepas onboarding, depend. Kalau dia dah faham, dia buka account, dia boleh datang ke onboarding. Kalau dia tak nak buka account lagi, dia nak dapatkan penjelasan pun, dia boleh datang onboarding dulu. Selepas tu dia akan buka account. Dan lepas dia buka account, dia pun nak buat bisnes lah. Dia nak buat bisnes. Dia nak buat bisnes, lepas tu dia nak dapatkan commission, jadi dia kena jadi agent FGG yang sah. Jadi setelah dia dah buat step 1 tu, dia akan dapat satu link untuk daftar sebagai agent. Alright. Dan kedua, dia akan datang ke kelas ni lah. The moment dia buka saja account, dia akan datang ke kelas yang sama yang macam anda datang hari ni. Road to Millionaire. Untuk belajar tentang flow ataupun step apa yang dia harus lakukan the moment dia join Project Mustang. Okay. Dan bila dia dah faham konsep tu, barulah dia boleh bawa, dia boleh duplicate rakan-rakan dia. Okay. Alright. Dan konsep ni akan sama lah, akan ikut balik. Setiap kali ada orang baru masuk, inilah yang dia kena buat. So untuk besok, apakah step yang penting untuk besok? Okay, step yang penting untuk besok adalah anda nak bawa rakan anda datang ke mana? Ke EBOP Preview Project Mustang. Ini adalah besok. So that's why kita buat kelas hari ni. Sebab apa?
nanti anda tahu apa yang perlu anda buat untuk jemput orang, untuk jemput rakan anda. Okay. Alright. Katalah besok anda contact dengan rakan anda 10 orang contohnya. Okay, ajak dia, kata aku ada peluang baru untuk jana pendapatan. Jadi nak ajak kau dengar kita punya preview. Okay, jadi apa yang anda perlu buat, anda kena daftarkan nama macam yang anda daftar pagi tadi ni. Macam yang anda daftar untuk Road to Millionaire ni sama juga. Dapatkan dia punya nama dia, nama customer prospect tadi. Alamat ni tak payahlah. Nama, nombor handphone, pekerjaan dengan introducer, anda kena daftarkan dekat link di grup kita tu. Okay. So sekarang ni dah onboarding yang ke-19. Apa maksud 19? Maksud 19 adalah kita dah buat 19 minggu dah projek Mustang ni. 19 minggu bermakna lebih kurang berapa? 3 bulan lebih sikit lah. 4 bulan lah. Almost 4 bulan lebih. 4 bulan lebih lah kita buat projek Mustang ni. Ni adalah EBOP kita yang ke-19. Ke-19. Okay, mudah saja. Kalau ada rakan anda yang nak join, anda cuma perlu dapatkan detail dia dan anda daftarkan detail dia tu ke kita punya ke kita punya grup leader tu lah yang anda ada dalam grup tu. Okay. Okay, and then langkah 2. Okay. Apabila dia dah datang dengar, dia dah faham. So langkah kedua, dia kena buka account. Dia buka account. So macam pergi bank lah. Kalau pergi bank, apa yang pertama sekali bank akan buat? Bank akan tanya, cik dah buka account ke belum? Kan, betul tak? Cik nak buka account ke? Jadi kita pun sama juga. Kita institusi kewangan, produk kita adalah produk simpanan. Jadi anda kena datang dan buka account. Tapi simpanan kita bukan biasa-biasa. Kejap lagi saya cerita konsep simpanan kita. Nama dia ManiSecure 20. Okay. So untuk mendaftar ni, okay, ada saya faham kat dalam ni ada yang pernah buat unit trust, pernah buat insurans takaful ke ataupun apa-apa bisnes yang berkaitan dengan bank kan. Selalunya dekat bank kita ada borang kan. Kita ada borang, kena sign, kena isi apa semua. Okay, sama kat sini kita ada borang juga tapi dalam bentuk online. Okay, dalam bentuk online. Nombor satu kita ada yang dalam WhatsApp. Kita hantar link tu, anda akan isi detail maklumat pendeposit tadi tu. Okay. Lepas tu ataupun anda boleh guna Google Form. Maklumat ni penting untuk kita untuk bantu anda sebab sekarang ni anda tak payah nak pergi buat admin kerja admin. Anda pas dekat saya, dekat WM, siapa yang bawa Rizwan, pas kepada Tuan Rizwan, kepada saya, pas kepada saya. Dan saya akan tolong key in kan maklumat yang anda bagi tadi tu. Okay, kami akan ambil dan kami akan key in kan dalam sistem untuk membuka akaun. Senang ke senang? Jadi anda tak payah nak pening kepala, nak ada borang lah apa semua. Anda cuma bagi detail klien, customer. Lepas tu dia punya IC dia depan belakang. Payment jangan lupa lah. Payment dia kena bagi dan apa lagi tu? IC depan belakang. Selfie gambar. Selfie. Dia kena selfie gambar dia. Selfie gambar dia pegang IC. Contoh macam ni lah. Macam ni kan? Okay. Dia letak dia punya IC dia dekat bawah. Dekat mana-mana lah ruang yang tak menutup muka dia. Lepas tu dia selfie. Ataupun suruh kawan dia ambilkan telefon, ambilkan kamera, pakai kamera belakang lah. Okay, kalau selfie kadang-kadang dia tak clear. Okay, suruh sama-sama tangkap gambar sambil dia pegang IC. Bila dia pegang, jadi gambar tu kena bagi kat kita. Kalau dia nak sign, nak guna yang sign pun boleh tapi kena bagi borang lah. Ni sebab kita buat non face to face secara online jadi dia bagi selfie dan IC dia. Okay, jelas tak? So far ada apa pun nak tanya tak pasal langkah yang first tadi? Iaitu jemput orang datang EBOP. Siapa faham? Yang tak faham lagi apa benda EBOP ni? Okay. Okay, faham. Alright. Faham. Okay. Okay. So langkah 1 adalah daftar EBOP. Langkah 2 buka akaun. And then kalau okay, macam mana buka akaun ni? Dia ada Google Form kat sini. Ini adalah maklumat yang diperlukan. Nama dia, nombor kad pengenalan, alamat, pendapatan bulanan, nama bank account. Nama bank ni untuk apa kita minta? Sebab kan dia ada dapat dividen.
Jadi dividen tu nak dibayar ke bank mana. Jadi anda kena bagi nombor bank, nombor account, lepas tu salinan kad pengenalan. Itu ibu. Kalau tidak. Okey, sekejap Salinan kad pengenalan dan juga apa ni, salinan bayaran visa. Mengapa kita perlu ikat sampah itu ibu? Siapa? Okey. Alright. Dengar suara saya tak? Okey, alright. Okey. Saya terpaksa ni tadi. Dengar. Alright. Okey, ini adalah borang dalam Google Form untuk anda isi particular pelanggan tadi tu. Lepas tu bagi form ni balik dekat kami dan kami akan daftarkan lah. Daftarkan. Okey. Simple saja. Tak rumit. Apa yang anda perlu adalah jemput kawan. Kawan pun daftar, nak datang ke kita punya BOP preview. Lepas tu pada hari yang berikutnya, time ke-9, bawa dia join, bagi link dekat dia lah. Dan dia akan buka account. Kalau dia setuju, dia buka account. Simple saja. Alright? Okay. Boleh tak komen dekat bawah? Okay. Nombor 1, apa kena buat? Jemput pergi ke EBOP. Betul? Okay, cuba. Okay. Siapa boleh komen kat bawah tu? Jemput EBOP. Kedua, daftar lah. Daftar dekat group. Okay, jemput EBOP, daftar dekat group. Okay, yang ketiga, buka account. Kalau dia tak faham juga sebelum buka account tu dia tak faham, anda boleh bawa dia ke onboarding. Okay. Onboarding apa dia? Siapa yang boleh cerita kat saya apakah dia onboarding? Boleh tak siapa-siapa buka mic dan terangkan kat saya apa yang anda faham tentang onboarding? Apa dia onboarding? Siapa nak cuba? More detail tentang program kita ni. Ya, betul Cik Yahya. Maknanya kalau dia tak faham, jadi onboarding ni macam induction program lah untuk dia faham, dia tanya dua hala dan dia boleh kita akan bincangkan pasal semua tentang projek Mustang lah. So kalau ada rakan-rakan yang nak tahu lebih lanjut lagi, dia join kita punya onboarding lah. Alright. Okay. So sekarang saya nak masukkan ke bahagian produk yang anda masuk tadi tu, RM300 tu. Apa dia RM300? Okay. Untuk yang ni saya nak guna whiteboard. Saya nak explain dulu. Apakah program ManySecure ni. Okay. Alright. Okay. So apa yang anda masuk tu yang 300 tu. Okay. Hari ni saya nak explain sikit. Okay. Nama produk berikut. Nama produk berikut adalah nama dia apa ya? Okay. Nama produk berikut namanya adalah ManySecure. Okay. Menu. Okay. Allah. Sekejap. Besar pula pennya. Okay, ManySecure 20. Okay, nama dia ManySecure 20. Okay, saya perasan ada ramai orang masuk lagi, ada 26-27 orang. Okay, saya harap semua ni adalah existing punya ahli projek Mustang yang dah join. Betul tak ada orang yang betul-betul fresh, tak adalah. Okay, kalau ada takut nanti you all tak faham lah apa yang kita nak bincangkan ni. Dia orang yang lain-lain tu, dia orang dah buka account, dia orang faham. Alright, dah join. Okay. So, ManySecure 20. Okay. ManySecure ni dia sebenarnya adalah satu plan, dia panggil Smart Saving Plan lah. Alright.
smart saving plan. Okay, smart saving. Oh, aduh. Ya. Okay. Okay, smart saving plan. Okay, dia bukan plan pelaburan macam beli saham semua tu tak. Dia memang smart saving plan. Kita cuma nak bagi dividen ataupun nak bagi pulangan yang lebih baik daripada kita simpan duit dekat bank lah. Kalau simpan kat bank CIMB, Maybank tu, kita tak dapat pulangan pun. Kan? Okay, jadi di MediSecure ni dia ada kelebihan sikit. Alright. So di MediSecure ni, yang untuk kita punya plan ni, satu adalah apa yang kita dapat daripada MediSecure ni. Nombor satu, kita akan dapat GCP. Okay, GCP. GCP ni dia panggil Guaranteed Cash Payment ataupun aliran tunai terjamin. Dalam Melayu lah, aliran tunai terjamin, GCP. Okay, ada lagi satu, dia dapat dividen. Okay. Okay, kalau nak tanya, boleh tanya. Alright. Dan boleh berhentikan saya sekejap. Boleh buka suara dan tanya soalan. Okay, GCP ni, so ini MediSecure. Okay. Yang pertama, anda boleh juga cerita dengan pelanggan anda perbezaan lah. Okay. Selalunya saya compare dengan ASB. Okay, ASB. Saya compare dengan ASB. Orang tanya apa benda smart saving plan ni? Dia macam ASB juga. Okay, dalam ASB dia dapat dividen. Kan? 4 ke 6%. Lebih kurang. Okay. Dekat MediSecure pun sama juga. Okay, MediSecure 20 ni dia pun ada bagi dividen juga. 4 ke 6%. Alright? Okay, tapi nombor 2, kelebihan kita bagi GCP. ASB tak ada GCP. Dia tak ada GCP. Okay, GCP ni cara mudah nak tahu adalah allowance sara hidup. Okay, allowance sara hidup. Inilah kelebihan kita. Dekat MediSecure kita dapat allowance sara hidup. Dan juga dividen yang 4 ke 6% macam ASB juga. Okay, dan ketiga, dia ada perlindungan, ada khairat kematian. Okay, khairat kematian. Tak banyak lah, tapi adalah sikit. Sebab apa kita bagi khairat kematian? Sebab kita jual produk ni, dia panggil endowment plan di bawah insurance plan. Endowment plan di bawah insurance plan. Okay, plan apa? Plan endowment. Ataupun paling senang smart saving plan lah. Smart saving plan. Okay, alright. So jadi anda akan dapat 3 benda ni. Nombor 1, anda akan dapat GCP. Nombor 2, anda akan dapat dividen. Dan nombor 3, anda dapat khairat kematian. Okay, so far okay tak? Okay Okay, Ustaz, saya nak terang sikit lagi. Oh Allah, okay tak? Okay, Tuan Zaidi. ya saya. Nak tanya khairat kematian tu dapat berapa banyak? Okey, khairat kematian. Okey, soalan aku. Khairat kematian ni untuk 3,600 punya plan ni, okay, dia dapat 24,000. 24K. Tapi kalau dia meninggal akibat aksiden lah, kemalangan. Dia meninggal akibat kemalangan, bukan berniaga sakit ke apa ke, kita akan bayar dia 36,000 campur 24,000. So dapat 60K lah kalau meninggal akibat kemalangan. Akibat kemalangan dapat dua-dua. Okay. So saya nak cerita sikit pasal GCP ni. GCP. Okay. So dia macam ni. Plan dia untuk MediSecure ni. Saya boleh padam Jangan risau, saya sebenarnya tengah live streaming dekat Facebook. So nanti kalau ni saya boleh hantar share link. Share link anda boleh tengok lah nanti. Anda boleh tengok balik. Okay. Alright, so kalau nak cerita kawan MediSecure 20 ni, dia macam ni. Okay, dia ada satu pelaburan.
Kita simpan selama 30 tahun. Kita plan ni matang 30 tahun lah. Tapi simpanan kita daripada tahun pertama sampai tahun ke-20. Alright? So setiap tahun untuk plan ni kita kena simpan 3,600 lah. Kali dengan 20 tahun. So total simpanan kita kat sini, total simpanan kita lebih kurang berapa? 72K. Kita simpan 3,600 sampailah jadi 72K pada tahun yang ke-20. Okay. Ramai orang tanya, alamak kita simpan 20 tahun ke? Okay. Jadi projek Mustang, okay, ada cara untuk dapat free. Jadi saya cerita macam mana anda boleh dapat free. Tak payah simpan lah 3,600 ni, dia automatic jalan. Dan anda tak perlu keluar dah modal setiap tahun 3,600 ni, tak payah. Tu kelebihan kita buat projek Mustang ni. Okay. Jadi 3,600 ni apa anda dapat? Okay. Selain daripada, ini tempoh dia sampai tahun 30, simpanan anda 20 tahun saja. Ini kat sini free. Okay, dekat sini adalah Allah. Okay. Okay. Dekat sini daripada tahun 20 ke 30 ni adalah free, FOC. Tak payah simpan. Tapi dividen tetap dapat. Okay. Alright. So dividen akan dapat pada tahun 1 sampai tahun ke-10, anda akan dapat 17%. Tahun 1 sampai tahun 10. Okay. 17% bersama dengan RM612. Tetap. Ini dia panggil GCP. Dia panggil GCP. Allowance sara hidup yang anda akan dapat. Kenapa Melo Secure boleh bagi allowance sara hidup? Sebab kalau kita beli program insurans atau takaful, dia ada satu pampasan dipanggil death benefit. Death benefit bila orang meninggal baru dapat. Kalau you masuk plan tu, lepas tu you sampai tempoh matang tak meninggal, dapat duit balik sajalah. Tapi duit yang pampasan tadi, company selamat lah, tak payah bayar sebab you sihat. Tapi dalam Melo Secure, walaupun anda sihat, pampasan tu tetap akan dibayar kepada anda. Dia bayar macam mana tau? Inilah dia 17% ni. Walaupun anda sihat, dia akan bagi kat anda pampasan tu, dia bayar kat anda pampasan tu. Sebab you dah beli plan ni, dah ada kontrak yang menyatakan kalau you meninggal akan dapat pampasan kematian, akhirat kematian. Tapi oleh kerana plan ni adalah endowment plan, dia akan bayar pada awal-awal walaupun kita sihat. So dia panggil ni living benefit. Tu yang datang ni 17% guaranteed ni. Setengah orang tanya macam mana pula boleh bayar guaranteed? Mana boleh guaranteed? Ni guaranteed sebab memang dalam kontrak kita wajib bayar pada anda pampasan tu. Anda meninggal ke, anda hidup ke, anda akan tetap dapat. Hanya di plan Melo Secure lah. Plan lain tak boleh. Plan lain hanya bila meninggal saja dapat. Dia panggil death benefit. Tapi sini dia panggil living benefit. Alright? Cukup 30 tahun, Melo Secure akaun ni matang, you boleh ambil balik semua duit. Kelebihan produk ni adalah nombor satu, kalau plan insurans takaful lain, bila tempoh matang, you mungkin tak dapat balik duit anda sepenuhnya. Mungkin dapat separuh saja. Sebab ada kos insurans kat dalam tu kan. Tapi untuk plan Melo Secure ni, tahun ke-30, you dapat siap dengan return apa semua. So sebenarnya kalau plan Melo Secure ni, dia memang tak rugi lah. Memang dapat balik apa yang kita simpan plus dengan return dengan dividen almost 3 kali ganda. Right? Jadi tahun ke-11 sampai ke tahun 20 pula. Okay, tahun ke-11 sampai ke tahun 20. Okay. Tahun 11 sampai tahun 20. Dividen tadi ataupun GCP tadi daripada 17%, dia akan naik jadi 33%. Dia naik. Dia macam sewa rumah lah. Tiap-tiap 10 tahun dia naik kan. Jadi kita nak bagi lebih lagi dekat anda, kita naikkan pada tahun ke-11. Tahun ke-21 sampai ke tahun ke-30, dia akan naik pula sampai ke 70%. 70% daripada 3,000 lebih kurang 2,250. Kat sini lebih kurang 1,188. Okay. Alright. So anda akan dapat setiap tahun. Tak macam pelaburan lain macam unit trust ke saham ke, kena tunggu market okey baru anda dapat pulangan. Tapi kat sini anda tak payah risau. Guaranteed tiap-tiap tahun memang anda akan dapat 17%, 33% dan 70%. Dan juga dividen bulanan ataupun tahunan. Dividen tahunan. Okay, so far kat sini GCP. Faham ke? Faham. Boleh komen tak? Ada apa-apa nak tanya tak kat GCP ni? Ada apa-apa nak tanya? Ya, Tuan Jadi, apa dividen tu dia auto masuk dalam akaun kita setiap tahun ke ataupun dah kumpul? Okey, dividen ni kita boleh buat pilihan. Kita nak ambil setiap tahun pun boleh ataupun kita nak kumpul.
Atau kita nak kumpul dulu 5 tahun sekali baru ambil pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita kumpul, dia akan dapat lagi return lah, compounding lah. Sebab kita tak ambil, jadi dia akan laburkan lagi. So lepas 10 tahun, you akan dapat lebih daripada yang sepatutnya lah. Sebab dia kumpul, dia bagi compounding interest. 4 ke 6% lebih kurang. Okay. So masa apply tu, anda boleh minta nak bayar masuk dalam akaun ataupun nak kumpulkan. Tapi boleh tukar je, tak kisah. Kalau sekarang anda ambil, lagi setahun dua anda tukar, kumpulkan, anda boleh tukar saja dalam sistem. Dan tu tak jadi masalah. Alright. So GCP faham Okay. Cik Muhammad Yahya tanya, kalau kita bayar 5 tahun, 6 bulan dan berhenti, dapat apa-apa? Okay. Sebelum saya cerita soalan Cik Yahya ni, saya nak cerita dulu tentang portfolio produk Medisecure ni. Boleh Okay. Saya nak cerita produk Medisecure ni, dia punya... Alright. Okay. Jadi apakah, kat mana dia punya portfolio pelaburan? Yang ni penting untuk menjawab soalan Cik Yahya tadi. Portfolio pelaburan dia. Okay. Portfolio pelaburan dekat Medisecure ni, kita invest dekat 3 benda lah. Bond, invest dekat sukuk dan juga hartanah. Okay. Right, hartanah Nampak tak? So hartanah ni, sukuk dengan bond ni, dia adalah jangka masa panjang. Okay, apakah bond dan sukuk? Bond dan sukuk ni macam contoh, projek lah. Selalunya kita invest dekat projek-projek kerajaan dan projek-projek corporate dalam negeri dan di sekitar Asia lah. Kebanyakan bond dan sukuk ni projek kerajaan. Dan projek kerajaan yang untuk buat infrastruktur. Contohnya TNB, buat airport, buat jambatan, MRT. Kita ada MRT satu, kita finance kan dekat MRT Semantan under Manulife. Memang kita sponsor, kita finance kan MRT station tu. Okay. Itu salah satu portfolio pelaburan yang kita buat lah. Jadi segala keuntungan akan diberi kepada pengurus dana dalam bentuk kupon. Kita akan dapat kupon setiap tahun daripada syarikat-syarikat korporat tadi ni. Hasil daripada kita jadi rakan niaga lah. Dia panggil macam private placement. Kita semua automatik jadi rakan niaga untuk syarikat-syarikat berikut dan diorang akan berkongsi keuntungan. Keuntungan tu dia bagi dalam bentuk kupon kepada fund manager dan fund manager akan bagilah kat kita yang kita dapat 4 ke 6% setahun tadi tu. Jadi untuk anda beli bond ataupun sukuk, anda perlu lebih kurang RM500,000. Kalau anda sendiri nak belilah. Anda pergi ke pasaran bond, sukuk, anda kena beli keluar modal RM500,000. Tapi dengan portfolio Medisecure sekarang ni, tak perlu sampai RM500,000. Serendah RM300 anda dah boleh beli bond. Okay? Dalam bentuk unit lah. Okay? Jadi tak perlulah keluar sampai RM500,000. Ini adalah sebenarnya produk untuk orang kaya tapi dah didesainkan untuk orang-orang kebanyakan macam kita. So kita pun dah mampu beli. Dulu kalau orang yang kaya je yang boleh invest produk-produk macam ni. Tapi sekarang ni kita pun boleh. Dulu kita simpan duit kat bank je, nak invest tempat duit macam ni, tak jadi, tak dapat. Simpan je lah kat bank tu, 10 tahun tak ada return. Sekarang Alhamdulillah ada Medisecure, kita ada portfolio yang ni, dia panggil portfolio ni, bond sukuk dan hartanah ni. Hartanah ni kita akan beli bangunan lah, lepas tu kita sewakan, bila untung kita jual. So jadi kalau you tengok projek, kita cerita pasal projek, pasal hartanah, dia adalah long term. Dia bukan hari ni beli, besok jual. Okay, dia long term. Jadi produk Medisecure ni, sebab tu dia sampai 20 tahun. Sebab apa? Nak matangkan bond ni, sukuk ni, hartanah ni, nak cukup masa nak jual apa semua, memang jangka masa dia panjang. Jangka masa dia panjang. Alright? Okay. Sekejap lagi, saya tanya, dah faham Faham portfolio? Baru saya boleh jelaskan apa jadi kalau separuh jalan anda tak boleh nak bayar. Okay? So, okay Ada apa-apa lagi nak tanya tentang portfolio? Hartanah tu apa dah Encik tadi? Hartanah ni kita beli bangunan lah. Kita beli
Macam kita ada bangunan Manulife dekat Sebantan, kita ada bangunan Manulife dekat Singapura, di Australia. Kejap lagi saya boleh share video dia. Saya boleh share video dia. So kebanyakan adalah kita beli hartanah yang berbentuk property komersial dan residential lah. Di kawasan-kawasan yang prime area. Kita tak beli yang ni sikit. Kita beli yang betul-betul kawasan yang memang hartanah dia tinggi, mahal, boleh jual cepat. Dan boleh buat keuntungan daripada sewa apa semua lah. Itu hartanah dia. Itu portfolio yang fund manager lah akan tengok kat mana yang sesuai nak beli hartanah apa semua ni. Dia beli tanah atau mungkin beli bangunan untuk dijual balik. Alright. So that's why kita punya investment ni dia jangka masa panjang lah. Sebab apa yang kita invest ni dia akan ambil masa untuk matang. Macam bond ni dia ada, kalau bond ni kita beli bond dengan kerajaan ataupun dengan syarikat korporat, dia ada bond yang 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun. Tapi selalunya kita go yang jangka masa panjang sikit lah. Okay. So tadi Cik Yahya tanya kalau kita bayar 5 bulan, 6 bulan dan berhenti dapat apa pun tak tahu. Okay. Seeloknya memanglah kalau kita berhenti awal kita dapat kurang daripada apa yang kita simpan. Sebab apa? Bayangkan dah 35% komisen dah dibayar pada ejen. Betul tak? Komisen ejen datang daripada mana? Daripada simpanan dia tadi tu lah. Okay, jadi kita tak galakkan berhenti awal lah. Sebab tu kita kata tadi ini adalah jangka masa panjang. Untuk nak cover komisen yang dibayar pada ejen apa semua. Alright? So dia ada time frame dia lah. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Kalau you, tapi andai kata anda ada masalah untuk mencarum untuk bulan seterusnya. Tak ada masalah. Kita ada masa 3 bulan. Masuk je katalah anda simpan bulan 6 sampai bulan 9. Okey. Lepas tu bulan 10 anda tak boleh nak simpan. Bulan 11 pun tak boleh. Bulan 12 baru ada duit sikit lah. Okay, masuk je sebulan tak apa, 1 bulan. Jangan bagi lebih 3 bulan saja. Untuk tahun pertama je lah. Tahun pertama kena jaga sikit. Jangan bagi miss lah. Sebab tu kita galakkan anda masuk 3,006 terus. Tak payah fikir lah. Kalau ada duit dekat bank, dekat ESB ke, tabung haji ke, ada bawa keluar sekejap. Sebab benda ni bukannya pergi ke mana, duit anda juga. Daripada poket kiri ke poket kanan. Okay, daripada poket kiri ke poket kanan. Okay. So, ini adalah tahun pertama. Okay. And then, katakanlah anda tak mampu jugalah. Okey. Sekarang anda bayar 3,006 setahun. Okey, anda boleh tukar kepada mod bulanan. Tukar pada mod bulanan. Mod bulanan. Maknanya bayar 300 balik. 300. Nombor 3. Masuk tahun kedua dan seterusnya. Tadi anda dah ada tabung dah. Tahun pertama tu anda dah duduk menyimpan dah kan. So dia ada tabung. So tabung tu dia akan cover lah kita punya bulanan yang kita tak bayar pada tahun kedua dan seterusnya tu. Masuk tahun kedua kita macam miss 1 atau 2 payment, dia boleh cover. Tapi tak elok kalau kita buat macam tu. Sebab apa? Nanti kita punya pulangan cash value pada tahun ke-30 tu jadi kurang lah kan. Okay. Ini kalau dah terdesak sangat tak boleh sangat, okay, boleh. Tak apa, proceed. Nombor 3. Okay, nombor 4. Okay, cash value. Nombor 4 adalah katalah anda dah carum 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba you nak berhenti sekejap. Ataupun mungkin masa tu ada masalah pekerjaan ke, tak dapat gaji apa semua. Setahun anda tak kerja. Alright, setahun anda tak bayar lah. Money secure ni anda tak simpan. It's okay. Sebab apa? Kita katakan anda carum 3 tahun. 3 tahun. Kemudian 2 tahun anda tak carum. 2 tahun anda tak carum. Sebab apa? Sebab macam-macam lah masalah anda kan. Okay. Tiba-tiba tahun yang hujung tahun kedua tu anda nak start carum balik. So apa? Boleh tak? Boleh. Polisi ni akan berjalan balik. Okay. Dividen yang anda tak dapat selama 2 tahun pun kita akan bagi balik dengan syarat anda cover balik lah. Kalau kata 2 tahun tu anda berhenti, alright, anda cover balik 2 tahun punya simpanan tu dan kita akan bagi balik segala dividen yang 2 tahun yang anda tak dapat, kita bagi balik, dia boleh continue. So dia bagi masa 3 tahun. 3 tahun anda boleh relax. Tapi kalau boleh teruskan lah. Kalau buat projek master income dan meletup-letup tu insyaAllah,
So RM300 tu tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita simpan RM300 ni, setahun tu kita 20 tahun, kita hanya kumpul RM72 saja. Dan bagi saya RM72 ni memang tak cukup. Memang tak cukup. RM72,000 memang tak cukup untuk pencen. Okay, untuk pencen RM72K memang tak cukup. Anda nak pencen, anda kena ada 1 to 2 million. Kita cerita lagi 20 tahun ni. Sekarang pun orang pencen 1 juta pun habis dah. Dapat duit EPF RM500,000, RM300,000 habis. Tak sempat nak merasa. Keluar-keluar bayar duit kereta, duit rumah bagi settle. Adik-beradik pinjam, anak kahwin, habis. So sebenarnya 300 simpanan kita ni kat Money Secure ni terlalulah sedikit. Anda sebenarnya kena simpan lebih lagi. So ini untuk permulaan untuk kita nak buat modal bisnes. Tapi bila anda dah, insyaAllah dah ada rezeki nanti, dah jadi ejen, carumkan lagi, tambah lagi. Bila anda jadi ejen nanti. Alright. So, Cik Yahya. Okay. Cik Yahya jawab ikut perspektif insurans. Boleh saya tahu tak Cik Yahya? Boleh share tak apa yang Cik Yahya share dengan orang kat situ? Cuma beza dia saya nak bagi tahu. Isu. Okey. Ya, Boleh Cik tak? Yahya boleh? Boleh. Okey, kita ada orang tanya gitulah. Jadi saya masa tu tak ada idea yang tentang investment ni kan. Yang suku bond ni semua saya tak ada idea tentang tu. So biasanya kan kalau insurans ni dia, saya bagi tahu dia orang ialah macam bila kita kita simpan, kita di cover oleh insurans. Sebenarnya kalau kita accident meninggal ke kan, kita baru bayar sebulan tapi dia dah bayar pada kita RM36,000. Jadi macam tak adil kan, kita dah baru bayar berapa bulan kita nak ambil balik duit kita semua, macam tak adil kan. Yalah. So jadi saya jawab macam tu lah. Okay. So jawab dia sebenarnya kita invest dekat bond dan sukuk. Memang bond sukuk ni pelaburan yang jangka masa panjang lah. Jangka masa panjang lah. Ya, okay. Okay, insyaAllah. Alright. Tapi kita masih lagi ada flexibility lah dari segi kalau dia nak premium holiday ke kan. Macam saya cakap tadi, kita ada 3 tahun. Kalau dia stop, dalam masa 3 tahun dia boleh continue balik. Tanpa efek dia punya GCP apa semua lah. Tapi dengan syarat dia kena, kalau dia berhenti setahun, dia kena cover setahun lah. Itu je lah. Okay. Dia tak macam plan lain. Plan lain kalau 3 bulan tak bayar, habis. Terus burn. Kita tak ada macam tu. Sebab ini saving plan. Saving plan. Okay. Okay, jadi yang saya summarykan balik, kalau orang tanya apa dia Money Secure adalah satu adalah smart saving plan. Okay, smart saving plan. Okay, di mana nombor 2 dia dibayar GCP ataupun allowance sara hidup. Okay, allowance sara hidup dan dividen 4 ke 6% setahun. So maknanya dia ada 2 pembayaran lah. Satu GCP, satu dividen. Okay. Nombor 3 dia adalah portfolio pelaburan dalam sukuk dan bond. Dan sukuk dan bond ni adalah jangka masa panjang sikit lah. Jangka masa panjang. So untuk plan kita ni 20 ke 30 tahun. Okay, 20 ke 30 tahun. Tapi dia akan dapat dividen setiap tahun. Setiap tahun dia akan dapat dividen. Dan nombor 4, bila matang nanti dia akan terus. Dia akan terus bila matang. Okay, bukan matang Okey, nombor 4 adalah ada khairat kematian. Khairat kematian. Right? Ada khairat. So inilah 4 elemen penting dalam produk Money Secure. Nombor 1 Smart Saving Plan. Nombor 2 GCP dan dividen. Nombor 3 adalah apa saya tulis ni? Okey. Okey, sukuk dan bond, pelaburan jangka masa panjang 20 ke 30 tahun. Dan last sekali ada khairat kematian. Alright? So itu dia punya ni lah. Okay, ada soalan tadi nampaknya. Okay, menurut ini Tuan Zari, saya ada menyimpan kemalangan kematian. Penyimpan dan akan terima kembali wang yang dicarum dalam Malaysia plus pampasan lahir. Ya betul. Dia akan dapat, okay. Katakanlah dia meninggal dunia, dia akan tengok. Kalau katalah nilai tabung dia tu melebihi. Kalau dia meninggal akibat aksiden, aksiden dan meninggal, dia akan dapat duit yang dia dapat tadi tu, yang dia simpan tu, cash value lah. Cash value tu, kalau katalah cash value tu kurang daripada RM24,000, baru carum sebulan, 2 bulan, tiba-tiba aksiden meninggal,
So dia dapat 24,000 campur 36,000. Dia dapat 24,000 dan 36,000. So total 60,000 lah. Dia baru simpan RM600, RM900 atau RM1,000, dia dah dapat RM60,000. Okay, so ini adalah cerita pasal... Tuan Zaidi nak tanya. Ya, saya. Kalau dia menyimpan dah 5 tahun kata kan. Sampai lepas 5 tahun tu dia accident kata hilang upaya. So macam mana? Okey, hilang upaya. Hilang upaya pun dia akan dibayar RM24,000 juga. Hilang upaya kekak RM24,000. Dia walaupun dia tak meninggal kan, hilang upaya. Doktor kata dia ni hilang upaya, dia tak boleh kerja, dah memang kena duduk rumah ya. So kita akan tetap bayar juga RM24,000. Yang tadi tu RM36,000 tu calculation dia kan dia kata kalau kematian 10 kali kan? Betul. RM36,000 tu di mana calculation terdapat? 3,006 yang kita punya premium tahunan kali 10. Kali 10. Walaupun dia baru dia masuk. Belum, betul, yes. Okay. Ya. Okey, berkenaan dengan yang hilang upaya tadi, yang macam Puan tadi tanya. Okey. Syarikat akan bagi RM24,000 kan sebagai pampasan. So, tapi dia belum meninggal lagi. So lepas tu dia boleh bayar terus bayar ke ataupun company akan bayar? Tak, dia bila dia dapat dah RM24,000 tu, kira macam polisi tu dah tamat lah. Stop lah. So dia tak bayar lah duit tu, dia ambil RM24,000 tu untuk dirinya, diri dia. So tak perlu nak continue dah lah yang 300 setiap bulan tu. Okay, hilang upaya dia selalunya doktor lah akan sahkan sama ada kategori dia tu masih boleh bekerja atau tak boleh bekerja. Selalunya kalau dia tak boleh berjalan, tak boleh makan pun tak sempurna, tak boleh buat kerja lah. Dulu kena kerja pakai jari, sekarang ni jari pun dah tak ada. So dah consider hilang upaya lah tu. Alright, so saya teruskan dengan slide. Sekejap. Jadi apa yang contohnya dah upaya kekal tu, dia dapat 24,000 tu, contohnya dia masuk dah 5 tahun, adakah dia dapat duit yang dah simpan sebelum tu? Oh, maksudnya kalau kata tahun yang ke-5 tu dia meninggal lah contohnya. Bukan, dia hilang upaya kekal, ada accident, dah hilang upaya kekal. Dia dah menyimpan dah selama 5 tahun, dapat 24,000 tu. Lepas tu dapat tak duit yang dah simpan selama 5 tahun? Dapat kali dengan dividen apa semua lah. Dapat. Tapi dia tak boleh nak teruskan lah projek Mustang ni. Betul, projek Mustang dia boleh teruskan tapi plan ni dah jadi free lah. Dia kena mula balik lah. Tak bukan maksud saya. Katalah dia ejen lah, dia ejen. Lepas tu dia memang ejen dan dia beli. Macam saya pun beli juga kan. Kita semua beli. Tiba-tiba tahun ke-5 tu katalah kita hilang upaya lah. Katalah saya hilang upaya, saya sakit ke apa ke, doktor kata okey kau hilang upaya. Jadi plan ni akan bayar saya RM24,000 tu lah. Tapi kalau saya masih mampu nak buat projek Mustang tu, saya teruskan lah bisnes tu. Kalau saya tak mampu, kita boleh bagi bisnes ni kepada waris kita, ke isteri, ke anak-anak kita yang berminat untuk continue. Itu satulah. Dan kalau katalah tak ada keluarga yang berminat nak buat, so upline ataupun manager anda akan jaga anda punya customer ni 2 tahun tu anda akan dapat commission. Jadi lepas tahun ketiga tu kena bincang lain lah. Sama ada you nak surrender bisnes ni ataupun ada orang nak take over ke apa ke. Itu kalau berlaku apa-apa pada ejen. So apa yang akan jadi dengan bisnes anda ni? Okay, bisnes anda macam tadi saya cakap. Nombor 1, anda boleh turun pada waris boleh continue. Kalau tak ada siapa nak jaga, company akan masih lagi bayar komisen pada anda selama 2 tahun. Dan tahun ketiga tu kena decide lah. Sama ada anda nak serahkan pada orang ataupun macam mana, boleh transfer kepada downline anda ke. So mungkin ada perjanjian lah sikit dari segi komisen ke apa semualah. Tahun ketiga. 2 tahun pertama, company akan, walaupun anda meninggal sekalipun, keluarga waris akan dapat komisen tu selama 2 tahun. Okay. Okey, Cik Syukri, hilang upaya seperti stroke, kanser, dia selalunya yang 36 penyakit tu lah.
36 penyakit tu yang termasuklah stroke, kanser apa semua termasuk juga. 36 penyakit dan juga sebab aksiden. Aksiden kadang-kadang hilang kaki lah, hilang jari lah, hilang mata lah. Yang tu pun consider sebagai hilang upaya jugalah. Alright. Okay, jadi saya nak teruskan slide saya ni. Okay, slide saya yang seterusnya saya nak cerita tentang bagaimana dividen kita dibayar, betul ke? Ini adalah brosur daripada Manusecure. Jadi bila anda jadi ejen nanti pun anda akan dapat akses kepada brosur-brosur ni. Kita semua ni kita ada dalam kita punya sistem. Alright. Kalau tengok dekat sini, di sini kita ada 3 plan sebenarnya. Di Manusecure ni kita ada 3 plan. Okay, 3 plan Okay, Manusecure 5-20, 10-20 dengan 20-30. Okay, apa beza dia? Ini simpanan dia 5 tahun saja, ini simpanan 10 tahun, ini simpanan 20 tahun. Okay, untuk projek Mustang kita fokus pada yang 20 tahun ni. Nanti bila anda dah jadi ejen, anda nak tambah lagi duit, nak buka lagi account, anda boleh consider beli M20 5 dengan 10 tahun ni. Dan pelanggan anda juga kalau mana yang dia kata alah lama sangatlah 20 tahun, aku nak 10 tahun 20 tahun sajalah. Dia pilih yang 5 dengan 10 pun boleh, tak ada masalah. Itu kalau customer lah. Anda nak masuk package projek Mustang, wajib anda ambil plan yang 20 tahun, Manusecure 20. Okay? Sebab apa? Sebab plan Manusecure 20 ni nombor satu, komisen pun bagus sikit lah. Yang 5 dengan 10 tu komisen sikit. So yang 20 ni komisen lebih. Jadi untuk projek Mustang nak bagi anda semangat sikit dan kita pun nak simpan duit lama sikit lah. Takkan nak simpan duit 5 tahun je. Umur katalah 20 sampai 25 je simpan duit. Kan? Kalau umur muda lagi lama dia kena simpan. Kalau orang dah berumur pun kena. Katalah umur 50. Saya kena simpan sampai 20 tahun je. Umur 70 tu mungkin kita sihat lagi. Sekarang ni orang 60 pun duk zumba lagi kan. So mungkin 70 tu kita dah masih sihat, kita memerlukan duit. So at least kita ada duit yang kita duk simpan 300 ringgit. Walaupun kita dah umur 50 sekarang ni, tetap ada manfaat untuk kita Alright. Okay. Cuma beza dia dekat plan yang 5 tahun ni apa semua, dia punya GCP dia ataupun dia punya dividen dia, GCP kalau yang plan 5-20 ni, anda cuba dapat bermula dengan 11%. Gula ada tak? Ya? Gula ada. Karwi. Alright. Okay, jadi kalau ini plan 20 ni ya, 17%, 32 dengan 70. Okay, dia dapat 30 tahun. Untuk plan yang M10, Manusecure 10, okay, dia cuma bayar untuk 20 tahun saja. Maknanya kalau umur anda 30, 50 dah habis. Tu abang buat. Kak Ruby, kejap. Okay. Alright. Okay, clear? So kalau untuk yang plan 5 tahun dengan 20 tahun tu, maksudnya simpan 5 tahun, dividen dapat 20 tahun. Dia 10 tahun pertama dia bagi 11% dan 10 tahun kedua dia bagi 20%. Okay, berbeza dengan yang Manusecure yang 20 tahun, 30 tahun ni dia bagi 17. Awal tahun pertama dah tinggi lah. Lepas tu dia bagi 33 dan dia bagi 70%. Untuk yang plan 10 tahun, simpan 10 tahun, dividen 20 tahun adalah 17 dengan 33. Dia tak ada yang 70, dia sampai 20 tahun juga. Hanya plan M20 ini saja yang sampai 30 tahun. Okay, ini yang anda masuk lah, yang 300 tadi tu. Okay, dan GCP tadi tu apa dia? Yang allowance sara hidup dia panggil apa? Dia panggil aliran pendapatan terjamin. Aliran ataupun allowance sara hidup. Okay, ini berkaitan dengan produk. Okay. So itu saja untuk produk. Okay, di bawah ni ada summary. Okay, summary. Okay, ini adalah produk yang M20 lah. Ini yang untuk projek usahawan, untuk projek Mustang, package usahawan. Alright, so kat sini dia tulis 2004. Kenapa dia tulis 2004? Memang dia asal minima plan M20 ini memanglah RM200 sebulan. Tapi kita buat 300 untuk apa? Untuk strategi kita untuk bagi anda cepat jadi WM. Dan juga bagi 200 ni kira macam rendah jugalah.
300 ni orang kata cun. Figure yang orang kata value tu ada lah. Sebab orang yang simpan 300 ni bukan calon-calon awam yang boleh simpan RM300 sebulan ni kan. Tapi kalau RM100 macam lekeh sangat. Mungkin orang masuk RM100 dia tak kisah sangat. Alah, tak apalah. Burn lah. Tapi 300 ni dia akan jaga. RM300. Dan kita dengan RM300 kita cuma cari 14 sahaja. 14 Mustang. Kalau dengan RM200 kita kena cari 20 lebih, which is macam susah sikit lah. So kita dah cantik lah RM300. Anda bawa 14 rakan. Kemudian dia upgrade pergi 3,006, anda dah boleh jadi wealth manager. Dan dia punya plan adalah simpanan selama 20 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, terus sampai tahun ke-20. Dan 10 tahun, lepas tahun 21, 30 free. 30 tahun matang. Nak tak nak, Manulife akan bagi balik duit anda. Dia bukan macam beli rumah, cari pembeli pun tak payah. Manulife sendiri akan beli daripada anda, dia bagi balik duit-duit simpanan anda yang dah terkumpul. Okay. Dividen 17.33 GCP. Alright. Yang menariknya dekat sini, plan kita ni dia boleh buat lump sum. Dia boleh buat lump sum. Okay. Apa dia lump sum? Ni 15.3238 ni. Okay. Contohnya, katalah tuan-tuan ada duit lah. Katalah you ada duit lah. Anda ada duit, dapat duit EPF ke, duit pusaka ke kan. Ataupun dah lama dah simpan, memang ada duit kat dalam bank tu. Okay. Jadi apa yang anda boleh buat, katalah sekarang ni saya suruh anda simpan 3,600. Setahun betul tak? Kali 20. So total 20 tahun jadi 72K. Okay. Sekarang ni anda ada duit 72,000. Okay, ada duit 72,000. You have money 72,000 dan anda nak letak terus lah. Anda nak letak terus 72,000 ni. Anda malas nak fikir nak letak bulan-bulan ke setahun-tahun. Anda terus letak 72,000. So Manulife akan bagi apa? Apa yang anda dapat dengan 72,000 ni? Okay. Manulife akan bagi 70, katalah anda keluar 72,000 saja. Alright. 72,000 bersamaan dengan 3,006 kali dengan, okay, kejap saya kira. Dia ada diskaun, dia bagi diskaun. Okay. Katalah anda ada duit 72,000. Anda terus 20 tahun, anda tak perlu keluar 72,000. Anda cuma keluar 55,000 saja. Atau okay, 55,000. Ini aja, 55,165. Ini dia bagi diskaun. Ataupun upfront punya profit lah. Lebih kurang 23%. So ada dua cara, anda boleh bayar dulu 72,000, kemudian Manulife akan bayar balik yang berapa tu tadi? Kejap. 16,000. Okey, siap 3,006 kali 15.3238 tolak 72,000. Okey. RM16,834. Ini adalah untung anda. RM16,834. Okey, untung anda. 16,834 ni untung anda lah. Anda punya daripada 72,000 tadi, Manulife bagi balik 16,000 on the spot. On the spot, bukan kata tahun depan ke bagi. You masuk terus bagi. 16,000 terus masuk dalam akaun anda. So ini bersamaan lebih kurang 23%, bersamaan dengan lebih kurang 4 tahun punya ASB return. Okay, 4 tahun punya ASB return. Jadi kalau anda ada duit, anda boleh letak terus 72,000. Ataupun saya tak ada 70,000, saya ada separuh 36,000. Boleh tak? Saya nak tanya, mungkin ada sebelum ni ada orang yang pernah dengar, macam Cikgu Kamal semua, pernah dengar pasal discount rebate ni. Okay, katakanlah saya tak ada 72,000, saya ada separuh 36,000. Boleh tak saya dapat diskaun? Boleh tak? Agak-agak boleh ke tak boleh? Masih juga boleh tapi diskaun dia kurang sikit lah. Bukan 23%, mungkin dapat dalam 5%. Dia ada table dia. Kalau you lump sum 10 tahun, ada sekian.
lump sum 5 tahun ada sekian. Lump sum maksimum lah anda dapat. Okay. Jadi kalau saya punya sure lah, kalau anda nak return yang banyak daripada program money secure ni, you letak terus lump sum. Ataupun you ada pelanggan yang mana ada duit tak tahu nak letak kat mana kan. So you boleh cadangkan dia untuk dia buat macam ni. So benefit dia pada pelanggan lah. Untuk kita komisen kita tetap dapat sama juga. Contohnya katakanlah anda buat dia letak 72,000 kan. Setengah orang ingat dapat komisen daripada 72,000 ke? Tidak. Anda tetap juga akan dapat komisen daripada 3,600. Okay, cuma benefit pada customer lah dia dapat rebate apa semua. Untuk kita apa dia? Kita tak payah nak kutip kat dia tiap-tiap bulan ke tiap-tiap tahun sebab dia dah bayar. Settle lah. Kita just fokus pada bisnes saja. Okay, nombor satu. Yang kedua, komisen anda dah confirm lah tahun depan. Dia sebab apa? Satu akaun ni anda akan dapat komisen daripada tahun pertama sampai tahun ke-6. 6 tahun anda akan dapat komisen. So anda tak payah risau lagi dah. Tahun kedua ada bonus lagi extra 5%. Tahun ketiga ada bonus lagi 5% extra. Banyak Tahun depan ni komisen lagi banyak anda dapat. Campur dengan bonus apa semua sekali. Alright. So customer dapat kelebihan dari segi apa? Apa yang customer dapat kalau dia tak 72,000 ni? Nombor satu, dia dapat dividen . Okay, dia dapat dividen yang tadi tak tetap tadi tu, dia dapat dividen tu. Okay, dividen dia dapat dividen 4 ke 6%. Okay, 4 ke 6% dia dapat. Yang best tu, katakanlah saya masuk tahun-tahun sajalah, saya masuk 3,600. Okay, saya akan dapat dividen daripada 3,600 ni saja. Betul tak? Saya akan dapat 3,600. Tapi oleh kerana saya letak lump sum 72,000, saya akan dapat dividen 4.6 ni bukan berdasarkan 3,600. Saya dapat dividen berdasarkan duit saya ni 72,000 ni. On top of that, saya dapat lagi GCP yang 17% tu. Nampak tak? Jadi contoh. Okay, saya buat simple calculation. Okay, simple calculation. Katakanlah ada dua senario, satu A, satu B. Yang A tadi tu, dia akan letak 3,600 saja. Okay, A dia letak 3,600. A letak 3,600, dia akan dapat, katalah kita ambil 4% lah senang, 4%. Okay, dia akan dapat setahun berapa? 3,600 kali 4%. Okay, dia akan dapat RM144. Okay, 3,600 kali 4%. Okay, 144. Okay, ini saya kira 4% lah. 360. Tahun depan dia masuk lagi 360. So dia dapat lagi 4%. Berdasarkan 7,200 lah sebab dah 2 tahun kan. So dia dapat 4%. 288. Tapi kawan kita yang masuk lump sum, dia letak tu 72,000. Right? Dia terus dapat tahun pertama je itu bukan based on 3,600 kali 4%. So berapa dia dapat? 72,000 kali 4%. 2,880. Banyak tak beza? Banyak beza tak? Letak setahun dengan lump sum. Lump sum 288. Jadi dapat 144 je. Banyak beza. Banyak beza kan? Tahun depan dapat lagi. Tahun depan dapat sampailah 30 tahun. Sampai 30 tahun dapat. Bayangkanlah berapa banyak terkumpul compounding. Okay? So inilah kelebihan kalau orang tu masuk lump sum. So anda boleh masuk 5 tahun, settlekan 5 tahun, 10 tahun ke tak kisah. Ataupun settlekan terus 20 tahun. Siapa yang belum bersedia, it's okay. Masuklah setahun sekali. Besok buat projek Mustang dah ada duit lebih, dam 100,000 ke, 50,000 ke. Kan, tak nak beli Mustang lah, saya nak dam kat sini 200,000. Suka hati. Okay, alright. Okay. So jelas boleh faham Jadi. Ya saya. Okay, Hizwan. Okay. Saya tertarik dengan yang lump sum 72,000 tu. Berdasarkan saya punya calculation, tapi tak tolong jadi double check lah, tapi kemudian tak apalah. Okay. Untuk 20 tahun, kita ada 4%. Lepas tu kita dapat 17%, 33%, 70%. Betul. Kan saya punya calculation ni,
dia akan dapat dalam 3.6 juta, betul ke? 3.6 juta. Banyaknya. Okey. Pakai kalkulator apa tu? Pakai kalkulator apa? Kira based on 4% average ni campur dengan GCP. Okey. Mana tahu nanti cik jadi boleh buat ni. Alright. Dia sebenarnya yang compounding, okey, yang saya padam ni kejap. Yang compounding tadi tu 7220 tu kan? Okey. Okey, 72,000 tadi tu kita simpan. Okey, 72,000 ni dia akan compounding lah 4 to 6%. Okey, 4 ke 6%. Okey. Tapi 17% tu dia tak akan bayar sampai berdasarkan 72,000. GCP ni dia tak akan bayar based on 72,000. GCP ni dia akan bayar based on kita punya tahun asas tu juga 3,600. Okey, dia akan bayar daripada tahun asas tu 3,600 tu jugalah. Jadi kalau dia bayar based on 17% ni based on 72,000 tu mungkin boleh pergi lah kot sampai 3 juta tu lah, saya tak pastilah. Tapi dia ada dua. Jap. Anda kena faham dividen ni dia ada dua. Okey, dia ada dua, dia ada GCP dengan dividen GCP jap. Okey. Dia ada GCP. Okey, dia ada GCP dan dividen. Okey. GCP ni dia tak compounding. Katalah kita masuk plan 3,006. Tiap-tiap tahun dia akan bayar GCP berdasarkan 3,006. Walaupun kita dah masuk 10 tahun dah 36,000 kan. Dia bayar based on tahunan 3,006 tu juga. Tapi yang dividen tu yang 4 ke 6 tu dia compounding. Dia akan bayar pada jumlah terkumpul. Jumlah terkumpul. Okey. Okey, sampai sini jelas tak? Nanti anda ingat 17% ni pun dia bayar compounding. Maknanya tahun kedua dapat dah 7,200, saya dapat 17% daripada 7,200. Tak. Kita hanya dapat daripada 3,600. 3,600. Okey. So, saya harap anda jelas, faham. Okey. Alright. Okey, so itu adalah berkenaan dengan produk. Mungkin saya boleh share balik kejap. Okay, tadi kita ada tengok, saya repeat balik ManiSecure 20 adalah satu plan yang simpannya selama 20 tahun. And then anda akan dapat percuma 10 tahun daripada tahun 21 sampai 30 percuma. Alright, and then anda akan dapat di GCP 17%, 33% dan 70%. Alright. Okey, dari segi portfolio pula, di ManiSecure kita ada tiga antara tiga ni lah bond, kita ada bond, sukuk dan hartanah. Okey, jadi bond dan sukuk ni macam tadi saya terangkan, dia adalah dijamin oleh kerajaan, bond dan sukuk ni. Bond sukuk merupakan satu pelaburan jangka masa panjang. Dia melibatkan projek-projek yang untuk infrastruktur ni memang dia berpanjangan, dia 10, 20 tahun, 30 tahun punya projek. Jadi that's why kita punya plan ni panjang 20 tahun ke 30 tahun. Sebab kita nak enjoy return yang dapat daripada bond dan sukuk dan hartanah yang kita labur ni. Okey. Dan juga ini portfolio dia. Okey. Dan apakah 4 kelebihan ManiSecure ni? Nombor 1 dia adalah smart saving plan. Nombor 2 dia bagi GCP ataupun allowance secara hidup. On top of that, dia bagi dividen 4 ke 6%. Dia merupakan satu program portfolio yang invest dekat sukuk dan bond. So, orang dia tanya, ni saham ke apa ke? Ni sukuk dan bond dan jangka masa panjang 20 ke 30 tahun. Nanti orang tanya pasal apa? Mereka simpan lama. Sebab kita invest dekat sukuk dan bond. Dan keempat, kelebihan dia ada khairat kematian. Alright? Khairat kematian.
Okay, so saya teruskan kepada slide saya. Okay. Tadi kan, so saya boleh skip. Okay. Ini adalah dokumen yang anda akan dapat apabila anda buat pelaburan 300 ataupun 3,600 tadi tu. Okay, anda akan dapat statement yang macam ni. Yang ada nama anda. Tadi papasan saya cakap 24,000, 36,000 pun ada. Simpanan anda 3,600 pun ada dalam ni. Okay. Dan di muka surat lagi satu, kita akan nyatakan kat sini ya. Ini adalah bukti yang tadi saya cakap, betul ke ada bayar 612 guaranteed apa semua ni. Jadi dekat sini kita ada kat sini ya. Tulis kat sini. Right. So kalau saya besarkan anda nampak lah 10 tahun pertama tadi ni, okay, 612. Lepas tu dia naik 1188 dan dia jadi 2520. Ini kontrak kan yang akan disertakan di dalam, dia panggil polisi anda lah. Okay, di dalam polisi anda. Dan ini adalah jumpa garanti yang 30 tahun anda akan dapat. Takkan kurang, takkan lebih. Lebih kalau anda tak ambil, dia akan lebih lah. Sebab dia dapat compounding. Tapi kalau anda ambil, mungkin anda dapat banyak ni lah, 43,200 ni. Okay. Okay, kejap. Alright, dari segi matang, tahun ke-30 berapa yang kita dapat? Okay. Anda cuma simpan 20 tahun. 10 tahun pertama, 10 tahun terakhir tak perlu, dia jadi free. So simpanan anda 72,000, 72,000. Tahun ke-30 anda dapat apa tau? Yang tadi anda dapat 43,000 tu campur dengan 78,000. Anda simpan je 72, dapat 78,000. Ni tak termasuk 4 ke 6% yang dividen yang every month apa semua tu, every year tu. So total yang anda akan dapat lebih kurang 72 simpanan anda ni. Okay. Ini anda ambil lah, anda ambil dividen setiap tahun tu anda ambil, anda akan dapat lebih kurang dalam almost lah 200k. Okay. Kalau anda tak ambil dividen dan GCP tadi, tumpul sampai 30 tahun, anda akan dapat lebih daripada tu lah. Lebih daripada ni. So anda boleh guna financial calculator, anda boleh tengok potential return yang anda boleh dapat lah. Adalah slide yang mengatakan dividen kita tadi tu. Alright. Okay. So onboarding. Okay, saya dah habis bab produk dan juga tentang menu secure tadi. So sebelum saya teruskan, kita ada lebih kurang masa, lebih kurang, dah 10.30 dah. Alright. Okay, saya teruskan kan terlewat pula. Hari ni terpanjang sedikit penerangan. Okay, onboarding macam tadi saya terangkan, onboarding adalah kalau orang tu tak faham juga, bawa dia datang onboarding hari Jumaat. InsyaAllah kita akan buat closing tu anda. Dan langkah 4, dia dah setuju, dia cuma perlu register jadi ahli FGG yang sah untuk dia dapatkan komisen. Jadi sekarang ni, untuk register, anda kena ambil, untuk jadi ahli FGG, anda kena ambil exam, PCE kan. Tapi PCE sekarang tak apa, jangan fikir anda boleh daftar dulu. Lepas tu anda boleh book tarikh exam ni, RM85 kita akan bagi balik kalau anda dah pass. Dan anda boleh join dah. Kita ada AAP kita ada AAP. AAP ni satu temporary code. Walaupun anda belum ada lesen, belum pergi exam lagi, anda dah boleh start jual, komisen dah start dapat melalui program AAP ni lah. Jadi bila anda dah coded nanti, dah rasminya jadi ahli FGG, terus temporary code ni tak dipakai lagi lah. Anda terus jadi dapat code yang permanent. Jadi code temporary untuk anda nak buat bisnes sajalah. Tapi macam benefit untuk trip lah apa semua, yang Manulife tak dapat. Tapi untuk yang FGG kita akan bagi lah. Macam hari tu kita buat Tioman. Tioman walaupun anda belum ada lesen, tapi anda buat 4 sale, anda dapat pergi Tioman. Tapi untuk company dia kena jadi ahli dia. Macam tadi saya cakap 4 benefit tu kan. Anda kena kontrak betul-betul baru anda akan dapat. Okay. Jadi dekat sini ada skrip-skrip yang anda boleh share. Saya cuma nak highlight sikit saja. Okay, bagi saya dalam 10 minit lagi sebelum kita berakhir, kita akan lebih sikit lah sampai 10.40 sebab saya ada lagi 2 topik saya nak cerita. Okay, untuk besok anda hanya perlu buat apa tau? Projek 100 ni,
anda kalau boleh anda buatlah 100 nama. Tapi ambil masa lah. Mungkin seminggu baru anda habiskan 100 nama ni. 100 nama ni untuk anda tulis saja. Bukan kata anda call, anda tulis nama-nama yang anda rasa anda boleh cerita pasal projek Mustang ataupun pasal anda punya bisnes nak suruh dia buat simpanan ke apa ke dalam 100 orang. Tapi besok saya nak anda jemput kawan anda dalam 10 orang saja. Anda call 10 orang, jemput dia datang ke projek Mustang untuk dengar preview. Okay? Jangan call sampai 5-60 orang. Buat 10 dulu tengok macam mana, apa respon dia orang. Nanti you dah call sampai 50-60, you miss skrip pun hancur. Jadi dia orang pun nanti dah macam alamak dia ni lagi telefon kan. So anda kena buat 10 dulu. Cari yang 10 member yang rapat dengan anda. Dia panggil warm leads. Yang warm leads ni anda call dia orang, anda ajak dia join. Kata aku sebenarnya sekarang ni ada jumpa satu peluang. So aku nak ajak kau join. Diorang ni mungkin anda punya rakan berniaga dulu. Sama-sama buat multi level ke, sama-sama buat unit class ke kan. Okay, ajak dia. Okay. So, apa tadi? Okay. Okay, saya nak ada short presentation. Okay, short presentation 5 minit. Okay, saya buat ni, saya nak tunjuk macam mana anda boleh malam ni ataupun besok you boleh cerita dengan your friend nak ajak dia datang ke projek Mustang. Okay. So boleh tak bagi saya untuk saya ajar ni saya perlukan 5 minit. Okay, boleh ke saya teruskan? Bagi saya 10 minit lah, 10 minit. Maknanya dalam masa 10 minit kita akan akhirkan kelas ni. So sekarang ni saya nak jelaskan macam mana cara anda nak ajak orang besok. Okay. Okay, boleh Okay, alright, siap. Okay, saya buka sekejap slide tu. Anda boleh tengok. Okay, sebentar saya buka. Okey, kejap-kejap alamak mana dia? Okey, bagi saya masa projek Mustang. Okey. Kejap tengah cari file tu kejap. Okay, bagi saya seminit. Saya nak tengah cari file ni kejap. Alright. Allah. Okay. Alright. So ini adalah short presentation macam mana anda nak jemput rakan anda besok. Besok anda nak, yang saya cakap tadi 10 orang tadi tu kan. Dan anda nak mengajak dia orang datang ke ke projek Mustang. Jadi anda perlu buat macam mana, anda buka slide ni, kejap lagi saya akan masukkan dalam grup. Slide ni saya akan masukkan dalam grup. Anda buka sini dan anda buka page ni dia ada kat dalam ni, di page ni anda buka dan anda cerita sikit. Siapa dia Datuk Seri Mahathir. Datuk Seri Mahathir ini adalah founder untuk di bawah Financial Genius Group, alright. Di
di bawah Financial Engineers Group. Lima minit je. 5 minit je. Anda call member ataupun anda boleh screenshot slide ni. Okey, bagi tahu dengan member anda ataupun prospek anda. Datuk Seri Mahdi adalah founder Financial Engineers Group. Okey, so saya sekarang ni dengan projek Mustang. Okey, ini adalah kereta dia. So you cerita sikit lah. Datuk Seri Mahdi adalah seorang mentor kewangan, coach mentor, coach kewangan dan juga seorang business entrepreneur yang dalam financial industry. 3 benda. Apa dia? Nombor 1 adalah seorang seorang mentor kewangan, seorang mentor motivasi dan juga usahawan berkecimpung dalam usahawan kewangan lah. Alright? Dalam industri kewangan. Okay, cerita sikit. Kemudian cakap dengan dia, sekarang ni saya ada projek saya nak share dengan anda. Nama dia projek Mustang. Di mana di projek Mustang ni anda akan dapat 4 benefit. Okay, sebagai ahli projek Mustang, anda akan dapat 4 benefit. Nombor 1 adalah dividen. Nombor 2 anda dapat terima komisen dan bonus. Okay. Dan ketiga jadi peluang jadi usahawan insurans dan keempat lain-lain benefit daripada syarikat. Okay, jadi anda cakap dengan semangat lah. Kan? Okay, first kali anda akan dapat terima dividen. Okay, buka account, so you invest, you akan dapat dividen daripada pelaburan anda. Okay, itu nombor 1. Yang kedua, kau bawa kawan, kau dapat refer commission dan bonus 35%. So cerita sikit. Kalau kita bawa kawan pergi bank, buka account, bank tak bagi apa-apa. Tapi dekat sini, bank kami, dia bagi 35%. Explain sikit saja. Tak payah explain lebih-lebih. Dia tanya macam mana? Nanti. Ketiga, automatik kau akan jadi usahawan. Sebab bila kau recommend orang, kau buat duit, kau automatik jadi usahawan lah. Dan kita buat online. Dan syarikat juga akan bagi macam-macam benefit kepada kau kalau kau join projek Mustang. Alright? Okay, jadi kedua, tadi 4 benefit. So ada 4 langkah mudah untuk you join projek Mustang. Nombor 1, buka account. Kita nak menggalakkan orang buat saving saja. Nombor 2, kena jadi ahli FGG yang sah. Keempat, ajak kawan buka account. Dan ketiga, ajak kawan buka account. Dan keempat, duplikasi. Okay, slide ni semua ada. Jadi tunjuk kat klien. Malam kan anda praktis macam mana anda nak bercakap dengan klien anda. Okay. So lepas tu dia akan tanyalah. Okay, dan tunjuk kat sini kita adalah di bawah bank negara. Dan dia akan tanya pula, habis tu macam mana tu aku nak buat duit tu? Kau cakap boleh buat bisnes apa semua kan? So kat sini ada slide income apa semua. Anda tak payah cerita kat dia orang lagi. Untuk kali ni, untuk hari ni anda tak perlu. Anda cuba cerita sampai sini saja. Dia nak tahu lebih lanjut, suruh dia datang meeting. Bagi link dekat dia, EBOP meeting, suruh jemput dia datang. Okay, boleh ke boleh? Mudah kan? Saya tak nak anda pergi cerita table talk, cerita buka plan apa semua, tak payah. Suruh dia datang meeting, dengar. Anda punya kerja adalah cuma explain slide yang ni. Sebagai ahli projek master, apa yang anda layak dapat. 4 langkah mudah. Dan tunjuk lesen kita. Dan seterusnya bagi onboarding, bagi EBOP preview punya link, suruh dia masuk meeting. Okay, itu saja yang anda perlu lakukan. So mudah ke mudah? Boleh tak? Besok dengan 10 rakan anda, target 10 orang, anda call dia orang dan anda jemput dia datang ke EBOP. Alright? Macam mana? Dengan cara anda gunakan slide ni. Slide ni saya akan bagi kat dalam grup. Alright? Saya akan bagi dalam grup. Okay. So sebelum kita berakhir, ada tak soalan-soalan last yang boleh saya nak kena jawab? Kalau ada nak tanya apa-apa. Ya, jadi. Ya saya. Kalau mula-mula dia nak join tu, dia nak bayar 300 dulu, boleh tak? Dia tak nak duit nak join, nak buka akaun 900 tu. Okey, dia sebenarnya macam ni dia syarat dia memang kena 2 bulan 600. Tapi andai katalah dia memang nak buat tapi dia tak ada juga 600, dia boleh start dengan 300. Tapi commission introducer kena sampai complete 600 baru introducer dapat commission. Dan polisi dia pun takkan keluar lah sampai dia settle yang lagi 300. Dia boleh daftar, dia boleh join, tapi polisi number, polisi tu tak enforce lah.
tak enforce lagi, dia tak settle yang 2 bulan tu, but dia dah boleh start register bawa orang apa semua lah. So kalau boleh dalam masa 2 minggu ke dalam masa kurang sebulan, cepat-cepat suruh dia top up RM300 tu. Sebab apa, nanti kalau dalam sebulan kalau kata dia tak top up juga, nanti Manulife akan return balik duit dalam akaun dia lah. Okay, macam dia cancel lah, auto cancel. So kalau boleh dia dah masuk 300, push dia, cakap kau bawa kawan cepat sebab kau nak kena aku nak tolong kau untuk kau settlekan lagi 300. On top of that, aku pun nak tolong kau boleh dapat 3 orang. Bila dia dapat 3 orang, komisen yang dia dapat tu dah cukup dah untuk dia nak cover 300 setiap bulan ataupun 3,600 setiap tahun. Dengan 3 orang saja, dia dah boleh cover dia punya saving. So saving dia boleh jadi free sampai bila-bila. Jadi anda mudah kalau bagi some condition lah. Cakap dia jangan masuk 300 saja lepas tu kau duduk senyap pula. Kalau betul-betul nak buat 300 ni, okey, minggu depan hari Selasa ni kau bawa orang. Kau dah start kena buat promote. Tapi dengan syarat dia kena bagi duit lah 300 dulu. Bagi 300 dulu, bayar terus ke Manulife, and then dia boleh start bawa orang apa semua, dan kita dah boleh start bantu dia boleh datang meeting apa semua lah. Alright? Itu yang kita boleh. Okey, jelas? Boleh ya? Tuan Zaidi? Ya, saya. Tadi yang slide yang tadi M20 yang tadi ada minimum 200 kan? Ada tak yang 300? Terus 300 slide tu. Slide tu memang tak ada 300, tapi kita memang itu yang kita dekat apa slide pun dia buat minimum. Kalau nak tengok yang 300 tu kita kena generate dia punya illustration. Macam tadi yang saya tunjuk tadi kan. Dalam sistem adalah, siapa tanya ni? Ain Karus. Oh, Karus. Okay, Karus boleh masuk dekat dia ada sistem bila nanti dah, saya tak pasti Afiq dah bagi belum, sistem untuk kita buat quotation. Dalam quotation tu kita boleh tunjukkan dia. Okey. Dia boleh tunjukkan dia 300. Alright. Okay, so insyaAllah saya mendoakan anda semua berjaya bawa prospek-prospek besok. Kita ada masa lagi sampai malam. InsyaAllah kita akan bantu anda untuk buat closing. Alright. Tapi besok adalah lebih pada preview untuk siapa yang nak melabur dan nak buat duit lah. Kalau dia nak jadi pelabur saja, boleh juga datang. Mungkin kita first session kita buat untuk pelabur saja. Lepas tu kita akan continue dengan siapa yang nak dengar pasal plan, kita akan advise dia suruh stay lah. Siapa yang tak nak jadi agent, dia boleh keluar meeting awal lah. Kan? So insyaAllah kita akan, kalau boleh introducer, bawa je siapa-siapa pun tak kisah. So kita akan filter dekat dalam meeting, kita akan filter. Kalau mana yang tak berminat jadi agent, cuma nak tahu pasal pelaburan saja, dan kita akan stick to the first plan. Kita akan cerita pasal produk, pasal investment apa semua. Dan sebelum kita cerita pasal plan, baru kita akan tanya siapa yang berminat nak go for the second stage untuk plan, marketing plan, then stay. Siapa yang dah puas hati dengan apa yang tentang penerangan tentang pelaburan, dia boleh leave the meeting lah. So kita akan tinggalkan siapa-siapa yang betul-betul nak buat bisnes saja untuk the second phase. Alright? So insyaAllah kami akan bantu anda buat closing. Pecah telur minggu pertama walaupun baru. Okay? Itu komitmen kami. Dan 3 kes untuk anda dapatkan plan Manage Secure ni percuma sampai bila-bila. 3 kes. So dalam masa sebulan ni, join saja, kami nak anda buat 3 orang, dan bagaimana kami akan bantu anda. Okay? Okay, so saya rasa sampai sini saja hari ni. So boleh refer balik dengan Facebook saya. Nanti saya bagi link saya Facebook untuk anda refresh balik apa yang kita belajar malam ni. Dan nota pun saya akan bagi. Alright. Jadi boleh ke kita kita boleh akhirkan kita punya meeting pada hari ini. Saya ucapkan anda semua selamat maju jaya. Dengan salam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.